naj'alha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan akan bintang-bintang itu sebagai melontar akan segala syaitan dan jin. Rupa-rupanya yang meteor, yang duk luruh jatuh dan sebagainya disebut dalam Quran. Apa cerita ni tentang meteor ni? Apa cerita dia? Ceritanya dia adalah panahan api yang digunakan oleh Allah untuk memanah iblis, syaitan dan jin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jin ni apa betul-betul? Selain daripada seluar jin, apa jin ni? Ni kalau ikut keterangan dalam nas yang berbagai-bagai. Jin ini adalah sejenis makhluk halus, sama macam manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ayat tu menunjuk kata jin dan manusia sama. Sama dari segi apa? Dari segi mereka ni hidup berkelompok. Kalau manusia hidup berkelompok, jin juga hidup berkelompok. Sama dari segi apa? Dari segi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kita ni manusia, ada Melayu betul, ada Melayu Banjang, ada Melayu Jawa, ada macam tu juga jin. Ada jin Banjang, ada jin Jawa, ada dia macam-macam. Dia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dan jin juga macam mana manusia. Ada laki-laki, ada perempuan. Jin juga ada laki-laki, ada jin perempuan. Seperti mana manusia, ada manusia yang menikah dan ada yang terus membujang. Demikian juga dengan jin. Jin juga bernikah dan ada yang tak menikah. Dan ada yang menikah dan beranak pinak. Jin ni juga sama macam manusia. Ada yang menerima Islam dan menjadi Muslim dan kemudiannya mukmin. Jin juga ada yang Islam dan mukmin. Dan ada juga jin yang kafir. Semua benda ni bersabit daripada nas yang pelbagai. Contoh kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari, dia cerita, hadis dia panjang, saya terus bagi ringkas. Hadis Bukhari cerita tentang Nabi SAW bersama dengan sahabat-sahabat dia nak pi ke Suq Uqaz. Suq maksud dia apa? Pasar. Uqaz. Uqaz nama satu pasar di sana. Nabi nak pergi ke Suq Uqaz. Nabi ajak sahabat-sahabat, jom kita pergi ke pasar Uqaz. Okey, sahabat pun okey, ikut Nabi. Sampai di satu tempat yang bernama Nakhl. Nakhl. Nun kholab. Nakhl. Kedudukan dia di antara Makkah ke Taif. Satu tempat bernama Nakhl. Bila sampai di situ, Nabi kata, kita berhenti dan tidur dulu di sini. Pagi esok, ni adalah hadis Bukhari. Pagi esok, bangkit nak sembahyang subuh. Ketika Nabi dan para sahabat bangkit nak sembahyang subuh itu, Nabi menjadi imam dan Nabi membaca Fatihah dan membaca surah. Ketika Nabi jadi imam sembahyang subuh di Nakhl ini, sekumpulan jin sudah dengar bacaan Nabi. Ini dalam Sahih Al-Bukhari ada, dalam Sahih Muslim pun ada, dalam sunan-sunan lain pun ada hadis ni. Bila mereka main-main, mereka dengar Nabi duk baca Quran ni. Jin ni bila lalu-lalu dengar Nabi SAW baca Quran di dalam sembahyang subuh. Bila dengar saja benda ni, mereka sudah rasa takjub. Sudah berasa kagum. Sudah berasa hebat dengan apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Kejadian itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW di dalam ayat surah Al-Jin. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ni cerita tadi ni. Yahdi ila rusydi fa'amanna bihi wala nusyrika bi rabbina ahada. Sadaqallahul azim, ayat 1, 2, surah Al-Jin. Benda tu jadi Nabi tak tahu. Allah cerita kat Nabi. Allah kata, Muhammad, kamu tengah mengimamkan sembahyang subuh tadi, ada sekumpulan jin sudah main. Allah cerita benda ni dalam bentuk ayat ni kepada Nabi. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada sahabat-sahabat ada sembahyang subuh ni, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepada aku, annahu istama'a nafarun minal jin. Sesungguhnya sekumpulan jin telah dengar Quran yang aku baca tadi.
Allah beritahu dekat Nabi, wahai Muhammad, tadi, waktu sembahyang subuh tadi, waktu jadi imam tadi, waktu engkau baca Quran tadi, ada nafarun minal jin. Ada sekumpulan jin sudah mai, dan mereka sudah dengar bacaan Quran itu. Faqalu, dan berkata jin hak dengar ni, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami sudah mendengar satu bacaan Quran ajaba yang cukup menakjubkan. Sama macam kita, orang kita hari ni. Dia tak pernah pergi masjid, dia tak pernah pergi surau. Dia tak pernah dengar ceramah, kuliah apa pun tak pernah dengar. Kawan dia ataupun jiran sebelah rumah dia, duk kata kat dia, jomlah malam ni masjid ada buat ni, jomlah kita pergi dengar. Ada kata tak apa, pergi dulu, sekejap lagi aku pergi. Ayat tu duk pakai 30 tahun dah. Tak apa, pergi dulu. Sekali kita turut pergi ke belakang. Tak apa. Elok. Masya Allah, pergi dulu. Dia duduk tak pergi. Sehinggalah, bila kau ni ajak sekali tak jadi, 2 kali tak jadi, 3 kali tak jadi, seminggu tak jadi, sebulan tak jadi, setahun tak jadi, 1 hari jadi. Dia pun mati akal. Habis dah duk abang ni, nak sekali lagi nak kena pergi tahun Ustaz lagi, anak nak tuition Ustaz. Anak bukan habis mengaji, semua dah kat tuition apa lagi. Kata, dia dah habis modal. Nak pusing tak ngopi tu dah habis. Sampailah 1 hari. Okey, dia pun tak okey malam, dia pun bubuh ke pihak apa lebih kurang, lompat naik kereta. Duduk dalam kuliah, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala buka hati dia. Dia dengar satu kuliah apa, dengar, dia sudah jadi satu macam kena renjat karang. Dia sudah kena shot. So dengar, uji mata berkaca, ya duduk dengar. Naik kereta balik, dia kata, ish, dia ni memang duk main selalu lah. Dia ni kata memang duk main, tak apa lama dah dia duk main masjid kita ni. Oh, dia duduk, otak ni duduk fikir apa tak tahu, duduk pusing, duduk spin ni, duduk fikir. Lepas ni bila pula dia nanti main? Dia duduk main. Dia ni pun macam jin yang ayat ni cerita. Nabi Muhammad dah jadi Nabi berapa lama, Quran dah turun ni berapa ayat dah duduk turun, dia tak pernah dengar. Tak tahu pagi tu Nabi pergi jadi imam sembahyang subuh, dia sudah pergi dengar untuk first time. Dengar saja terkeluar di mulut dia. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami sudah dengar satu bacaan Quran ajaba yang cukup hebat, yang cukup ajaib, yang cukup mengesankan kepada diri kami. Ni, jin ni. Yahdi ila rusydi. Balik pergi dekat kaum dia, masyarakat jinu, dia kata apa? Ayat yang Muhammad baca tadi, yahdi ila rusydi. Betul-betul memberi petunjuk kepada petunjuk sebenar. Untuk pertama kalinya dalam hidup dia, kekosongan dalam hati dia tu terisi. Selama ni dia ada kekosongan dalam hati dia, tapi dia tak tahu nak buat apa dalam kekosongan tu. Dia try nak fill in the blank. Ada kekosongan, dia nak isi blank tu, dia try. Dia try hiburan, tak jadi. Dia try macam-macam, tak fit. Tapi hari tu bila dia dengar-dengar, rupa-rupanya kekosongan tu boleh diisi dengan benda ni. Dia main satu macam. Dia balik pergi kepada masyarakat dia, dia kata aku sudah dengar Quran yang ajaib, yahdi ila rusyd. Ini betul-betul membawa kepada satu petunjuk yang benar. Fa'amanna bihi. Kami dengan ini declare, mengisytiharkan, kami beriman dengan ayat yang dibaca oleh Muhammad tadi. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Start pada ni dan seterusnya, kami tidak akan syirikkan Allah dengan apa benda pun. Tuan-tuan, ada tak ada tuan-tuan manusia yang satu petik jari dia terus berubah? Ada dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tuan-tuan. Yang tu jadi hari ni kita duk tengok ni artis-artis macam ni ya. Satu hari dia pergi dapat benda ni. Ini cerita ayat kita duk baca ni semua macam ni. Maka jin apa semua ni kerja depa ni apa? Cuba kita baca di sini, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan akan dia, yakni akan bintang-bintang meteor ni sebagai nak melontak kepada syaitan dan jin yang terbang mereka itu menghampiri langit untuk nak mencuri dengar perkataan malaikat, yakni dengan keluarnya kecil api daripada bintang-bintang itu, maka membunuh ia akan jin-jin itu. Tuan tengok balik dalam surah Al-Jin yang kita baca ayat 1, ayat 2 tadi, tengok ayat 8 dengan ayat 9 pula. Tuhan kata, wa anna lamasnas samaa fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhubah.
Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Sadaqallahul azim. Tuhan kata wa anna lamasna as-sama', dan kami jin ni daripada dulu lamasna as-sama', kami cuba untuk menghampiri langit untuk nak mencuri maklumat rahsia langit. Depa ni. Dan Allah bukan tak tahu benda ni, Allah saja biar. Tuan-tuan, kalau dibaca syarah ayat ni dia panjang lagi. Dia cerita geng-geng yang menjadi kahin, yang menjadi arraf di atas muka bumi ni. Kahin, arraf, maksudnya apa? Tok rumah. Orang hilang barang pergi jumpa dia. Dia kata nak minta ayah haji. Nak minta ayah haji tolong tengok Ustaz. Apa rantai labuh bini saya ni siapa tangan tak cermat sudah ambil. Kata itu. Ayah haji pun kata bila jadi tu? Ambil ayam satu mangkuk mai sambil duk potong mulut duk mumi apa? Potong limau duk lepas sekepi masuk layang tu. Dia kata bila ni yang sedap kata hilang ni bila apa semua tak lagi muih. Tak lagi lagu tu punya duk buat. Lepas tu dia pun tengok. Ni kalau saya habaq saya lagi jangan terkejut nah. Hai, lu main lagu tu. Hai tu yang kita lagi nak terkejut. Kita tahu awaknya bukan orang lain ni. Ha? Siapa dia? Siapa dia saya tak boleh habaq lah, tapi badan gemuk-gemuk sikit lah. Dia duk main lagu tu. Siapa ni yang pergi bagi ilham dekat Syekh potong limau ni nak pergi duk sebut kata badan gemuk-gemuk bukan orang lain ni siapa? Ini ayat yang kita baca ni. Iblis, syaitan dan jin, mereka pergi duk curi dengar maklumat daripada langit sana, mereka turun main, mereka bisik kepada orang yang buat kerja ni. Kepada araf, kepada kahin, kepada bomo, kepada dukun, kepada apa, mereka beritahu. Dalam hadis Nabi kata apa? Ada benar, tetapi kebenaran yang ditambah dengan 1000 pendustaan. Jadi bila dia sebut tu, kadang-kadang betul. Pasal apa? Dia dapat maklumat yang dia pergi curi di sana. Tetapi Nabi kata apa? Ditambah dengan 1000 pendustaan. Jadi macam orang tikam ekor lah. Dia tikam ni 3, 4, 5, 6. Tentu dia naik 3, 4, 5, 7. Allahu Akbar. Dia kata 1. Allahu Akbar. Dia sebut tu. Allahu Akbar. Dia kata 1 aja. 3, 4, 5, 6. Dia kata aku sebenarnya memang teringat dah 3, 4, 5, 7 ni. Macam mana aku pergi tulis 3, 4, 5, 6 ni? Duk, esok tikam lain. Sama lah dengan orang yang duk pergi jumpa mereka ni. Dia abang-abang tu berasa macam, dia ni macam tahu ni. Memang kebetulan pun, sehari sebelum sedang rantai ni hilang, memang Syekh ni main rumah. Syekh badan sedap-sedap gemuk-gemuk tadi. Memang Syekh ni main rumah. Lepas tu law ni, kalau telefon duk buat tak mau angkat, memang dia ni lah. Nampak tuan-tuan, betapa kerosakan yang berlaku dalam masyarakat kerana percaya kepada benda-benda macam ni. Kerosakan berlaku di dalam masyarakat. Tak betul, tak betul. Tetapi dia mencetus satu kerosakan di dalam hubungan kekeluargaan, jiran tetangga dan sebagainya. Allah sebut dalam ayat 8 dengan 9 surah Al-Jin. Wa anna lamasna as-sama'ah. Jin kata apa? Dan kami dulu memang kami ni pidu hampir dengan langit ni kerana nak curi rahsia langit. Fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhubah. Tapi hari ni kami tak boleh pun nak pergi dekat dengan langit ni. Pasal apa? Pasal bila kami pergi saja dekat dengan langit, fawajadnaha, maka kami mendapati di langit itu muli'at. Muli'at maksudnya penuh. Harasan syadidan wa syuhubah, sudah dipenuhi dengan penjaga-penjaga yang kuat-kuat. Dulu mereka boleh akses, pergi sampai dekat dengan langit, boleh akses, boleh pergi. Now, no more. Tak boleh lagi. Bila pergi saja, tengok-tengok duk kawal langit ni, yang duk jaga langit ni, malaikat-malaikat yang harasan syadidan. Malaikat-malaikat yang mereka ni jaga dengan cukup kuat. Wasyuhuba, bahkan lebih teruk daripada tu, kalau kami pergi dekat, kami dipanah dengan panah api. Dulu boleh, lah dah tak boleh dia kata nak pergi dekat dengan langit. Wa anna
kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i. Dulu kami boleh pi, ada tempat kami boleh duduk lepak-lepak dekat dengan langit. Dulu kami boleh pi, ada maqa'id, ada tempat-tempat yang kami boleh duduk di sana nak curi dengar rahsia langit. Faman yastami'il ana. Tapi hari ini siapa yang cuba nak pi curi dengar rahsia langit, yajid lahu shihabar rasada. Maka apa yang dia akan boleh ialah panah api yang panas menyala. Dan mai pula hadis riwayat daripada Abdullah radhiyallahu anhu, dia kata fi hadhihi al-ayah alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang yang depa seru. Manusia kadang-kadang dia duk seru. Seru siapa? Seru jin. Ni orang-orang ni kadang-kadang dia pergi belajar ilmu apa ke apa semua, dia duk seru. Seru ni dia antara benda yang diseru itu ialah jin. Dia minta tolong dengan jin. Tuan-tuan, dalam masyarakat Melayu lama dulu, kalau orang ada dusun derian, dia ada employ hantu raya, jaga. Dia employ. Itu bayar gaji bulan tu. Hantu raya untuk jaga dusun derian dia. Bila orang main nak curi dusun derian dia, main duk nampak muka dia, duk dah. Dia ni tak balik rumah ke? Sepanjang musim derian ni dia duk ada kat dalam kebun dia je. Duk ada tu macam yang sila panggung dekat dangau dalam kebun derian dia. Dia main duk goyang kaki. Main pagi pun dia ada, main tengah hari pun dia ada, main petang pun dia ada, malam buat tu sedek suluh muka dia. Dia ni apa? Tak balik rumah ke apa? Itulah jin. Ataupun disebut dalam masyarakat Melayu hantu raya. Nampak? Benda ni memang wujud. Dan benda ni disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sebut ayat dalam Quran kata alladzina yad'un. Orang-orang yang duk minta tolong kepada jin-jin ni semua. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Depa ni bila minta tolong dengan jin, rupa-rupanya jin tu pun sendiri duk cari jalan untuk nak mendekatkan diri dengan Allah. Dia nak minta tolong kat jin. Rupanya jin tu sendiri, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Jin ni sendiri duk pi cari wasilah, duk pi cari jalan untuk nak mendekatkan diri dengan Tuhan mereka. Kata Abdullah bin Mas'ud, kana nasun minal jin yu'badun fa aslamu. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata sebahagian daripada manusia pi duk sembah, pi duk minta tolong dekat jin. Sedangkan jin ramai dah pakat masuk Islam. Jadi dulu tu. Ni hak duk ngaji agama ni nak pergi jadi merapu. Nu hak artis nu duk patah balik mau ke Islam. Dia pergi jadi tu. Mengaji agama pilih nak jadi merapu. Nu hak artis dah no, tak mau dah. Gita-gita dia kebut tali dia putih lempak buang apa dia nak balik kepada Islam. Ibarat bandingannya macam tu. Kita pergi duk minta tolong dekat jin, sedangkan Nabi bagi tahu kata jin tu sendiri duk cuba duk cari jalan macam mana dia nak buat comeback kepada Tuhan dia. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So Allah kata waja'alnaha rujuman lisyayatin. Meteor ataupun bintang, taik bintang ini dijadikan sebagai satu lontaran, satu panahan api untuk nak membunuh syaitan dan juga jin. Yang apabila kena saja jin ni, membunuh dia akan dia. Tuan-tuan, persoalannya, iblis syaitan mati tak? Tak mati. Iblis syaitan tak mati. Sebab dia minta dekat Allah. Selepas daripada dia memperdayakan Adam dan Hawa, dia minta kepada Allah supaya kekal hingga hari kiamat. Dan Allah luluskan permohonan itu. Yang mati ni siapa? Jin. Pasal apa? Pasal jin ni macam manusia. Jin ni dia serupa kita. Dia berkelompok, dia menikah kahwin, dia ada laki-laki perempuan, dia ada Islam, ada bukan Islam dan sebagainya. Dan dia juga tertakluk kepada mati. Maka ayat yang kita duk baca ni, yang kata waja'alnaha rujuman lisyayatin, maksud syayatin ini bukan syaitan. Sebaliknya jin. Kerana jin mati. Dia kata. Bahkan, dia kata boleh menghilang dan boleh membinasakan akal jin itu. Jin yang kena panah dengan bintang ni tadi, dia kalau dia tak mati pun dia jadi sewel. Dia hilang akal, dia jadi sewel. Hak sewel ni yang duk kacau orang ni. Hak elok sikit no, dia pun duk cari jalan nak rapat dengan Tuhan. Ni hak sewel ni yang duk kacau.
Nih dia kata, bukan makna bintang itu keluar daripada tempatnya. Wa a'tadna lahum azab as-sa'ir, dan kami sediakan bagi mereka itu, yakni bagi segala syaitan itu, azab neraka di hari akhirat esok. Iaitu kemudian daripada bakar dengan panah bintang pada dunia. Sudahlah atas dunia mereka kena panah dengan bintang, bintang panas, akhirat esok kena neraka pula kepada jin ni.